Baik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adapun kelebihan adil, sebelum tu perenggan sebelum tu adapun kelebihan adil, yakni memerintah, mentadbir, menghukum, mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Adil ni dengan makna mengikut syariat Allah. Ini tajuk kita, kelebihan raja yang adil. Bersangkut paut dengan masalah sembahyang kita. Baik, ada pun kelebihan adil. Apa maksud adil ni? Yakni meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Kalau kita menghukum mengikut hukuman Allah Subhanahu wa taala. Rakyat yang berada di bawahnya. Dan afdal zaman itu zaman raja yang adil. Mana seafdal-afdal selebih-lebih masa, selebih-lebih waktu, iaitu mana? Iaitu masa yang ditadbir oleh raja yang adil. Seperti mana sabda Nabi SAW, bahwasanya amal imam yang adil daripada rakyatnya sehari afdal daripada orang yang adil pada ahlinya, pada ahli keluarganya 100 tahun. Itu kelebihan. Kelebihan orang yang adil. Kelebihan pemerintah yang adil. Sabda Nabi SAW, bahwasanya amal imam yang adil, mana amalan yang dilakukan oleh raja yang adil, raja yang bertakwa kepada Allah, raja yang mentadbir mengikut syariat Allah, yang menghukum dengan hukum-hukum Allah. Baik. Yang menghukum dengan hukum-hukum Allah, kata Nabi SAW, pada rakyatnya itu terlebih afdal. Amalan dia sehari itu terlebih afdal daripada amalan orang yang adil kepada ahli keluarga dia. Itu kelebihan pemerintah yang adil. Pemerintah yang adil. Kata Nabi SAW, bahawasanya amalan seorang imam ni makna raja lah. Imam dengan makna pemerintah, imam dengan makna raja, pada rakyatnya sehari afdal. Sehari itu terlebih afdal daripada amalan orang yang adil pada ahlinya 100 tahun. Maksudnya mana-mana pemerintah yang bertakwa kepada Allah, mana-mana pemerintah yang takut kepada Allah, yang mentadbir mengikut hukum hakam Allah, amalan dia tu sehari menyamai dengan kita ni berlaku adil dengan anak isteri kita selama 100 tahun. Amalan kita 100 tahun menyamai dengan sehari amalan yang dilakukan oleh imam yang adil. Ganjaran yang Allah kurniakan kepada mana-mana raja, mana-mana pentadbir yang mentadbir. Saat terlebih kebajikan daripada ibadat 60 tahun. Terlebih afdal daripada ibadat yang dilakukan oleh orang yang bukan imam, orang yang bukan raja tadi, selama 60 tahun. Dan lagi doa imam yang adil itu tiada ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan, nak ceritakan kelebihan pemerintah yang adil tadi. Kelebihan mana-mana raja, penguasa, pemerintah yang mentadbir dengan keadilan. Adil ni lawannya zalim. Adil ni lawannya zalim. Ada pemerintah yang zalim, tidak mendapat kelebihan-kelebihan seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya berkata ia, bagi Ka'ab, khabarkan olehmu daripada syurga jannatu adnin. Maka berkata ia, hai Amirul Mukminin, tiada duduk padanya pada syurga jannatu adnin ni melainkan Nabi. Syurga yang bernama Adnin, jannatu adnin, tidak diduduki, tidak menduduki akan syurga jannatu adnin ni melainkan yang duduk di situ adalah para nabi-nabi ataupun siddiq, orang yang benar. Orang yang benar, orang yang jujur zahirnya dan batinnya. Orang yang amanah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun orang yang syahid,
ataupun imam yang adil. Jadi imam yang adil, raja yang adil, pemerintah yang adil ni, nanti di hari kiamat Allah akan letakkan dia di satu syurga yang namanya Jannatu Adnin, yang mana Jannatu Adnin ni dihuni oleh para nabi, para rasul. Begitulah juga mana-mana pemerintah yang adil, di situlah juga tempat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, sebagai tanda redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mana-mana pemerintah yang mentadbir dengan penuh keadilan, yang menjauhi daripada kezaliman. Kata Umar, tiadalah aku nabi, dan senya aku ni benar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiadalah aku ni imam yang adil, dan bahawasanya aku harap bahawa tiada aku zalim, katanya. Ni sifat tawaduk dia. Kata Umar, Sayyidina Umar, tiadalah aku ni nabi, aku ni bukan nabi, kata Sayyidina Umar, dan senya aku ni benar, maknanya aku ni membenarkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ni banyak membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu digelar Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sangat-sangat banyak membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus Sayyidina Umar ni membenarkan, mengiyakan, tanpa berfikir panjang, tanpa merenung-renung, tanpa menyelidik. Asalkan perkara itu dikhabarkan oleh Nabi SAW, datang daripada Nabi, semuanya benar, semuanya dibenarkan oleh Nabi, oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Dan tiadalah aku ni imam yang adil. Dia kata aku ni bukan pentadbir, aku ni bukan raja yang adil. Ni sifat tawaduk dia, sifat tawaduk dia. Dan bahawasanya aku ni harap bahawa tiada aku zalim, dan ada pun syahid, maka di mana bagiku dengan dia syahid. Kata Hasan, maka jadi akan dia oleh Allah Ta'ala siddiq dan syahid, dan yang menghukum dengan adil. Bertanya Iskandar akan hukama ahli Babil, apa yang terlebih baik pada kamu, berani atau adil? Jadi satu hari bertanya Iskandar akan hukama ahli Babil, makna orang-orang alim yang duduk di negeri Babylon tu. Apa yang terlebih baik pada kamu? Mana apa yang terlebih baik di sisi kamu? Adakah keberanian ataupun keadilan? Kalau diberi pilih ni, kau nak jadi orang yang berani ke kau nak jadi orang yang adil? Lalu jawablah mereka itu ahli Babil, hukama tadi tu. Lalu menjawablah oleh mereka itu hukama ahli Babil tadi, hakim-hakim tu, hukama yakni orang yang menghukum tadi tu. Makna pemerintah ataupun yang menghukum, yang menjatuhkan hukum tadi. Apabila ditanya oleh Iskandar akan hukama ahli Babil, apa yang terlebih baik pada kamu, adakah kamu berani ataupun adil? Maka jawab mereka itu ahli Babil ataupun hukama ahli Babil, apabila ambil dipakainya akan kami adil. Apabila pakainya Allah Ta'ala akan kami ni adil, terkayalah daripada berani. Mana-mana orang yang bersikap adil ni, dia tak perlu berani. Kenapa? Orang sayang pada dia. Tak ada orang yang nak akan hasad, dengki, khianat pada dia. Itulah kelebihan adil tadi. Apabila seseorang itu memiliki sifat adil, tidak berani pun tak apalah. Tak ada sifat berani pun tak apalah. Sebab apa? Orang yang adil ni dikasihi oleh semua orang. Orang yang adil ni dikasihi oleh semua orang. InsyaAllah orang yang adil ni tak akan ada musuh dia. Kalau ada musuh pun, dia akan dipelihara oleh Allah SWT, akan dijaga oleh Allah daripada kemudaratan ataupun kejahatan yang dibawa oleh orang-orang yang zalim tadi itu, yang menghendaki melakukan khianat pada orang-orang yang adil. Maka kita ni kenalah berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang bersifat adil. Bersifat adil, yakni amanah, adil dengan tanggungjawab, adil apabila kita menghukum sesuatu, meletakkan sesuatu kena pada tempatnya, menjauhkan diri kita daripada bersifat zalim,
Sama ada zalim pada diri sendiri ataupun zalim pada orang lain ataupun zalim pada haiwan, zalim pada haiwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu sekalian orang yang adil. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan kezaliman walaupun terhadap haiwan, terhadap binatang. Telah memberi surat setengah daripada amal daripada Umar bin Abdul Aziz, mengadu-ngadu kepadanya daripada binasa negeri. Jadi satu hari Umar bin Abdul Aziz, ini terkenallah di dalam sejarah Islam ni, di antara tokoh-tokoh pemerintah Islam, raja Islam, pentadbir Islam yang adil dalam pemerintahan dia. Lagi pula dia ni ulama. Dia ulama, lagi pula dia pemerintah pentadbir. Masyhur ceritanya. Umar bin Abdul Aziz ni pemerintah yang adil. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Ibn al-Hakim. Setengah ulama mengatakan beliau ni adalah khalifah yang kelima katanya daripada Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah merupakan seorang pemimpin daulah Umayyah di Syam. Lahirnya di Madinah pada tahun 61 Hijrah. Dilantik akan dia sebagai khalifah daripada Sulaiman bin Marwan pada tahun 99 Hijrah. Baik. Jadi pada satu ketika maknanya menteri-menteri, pada satu ketika menteri-menteri di bawah pentadbiran Umar bin Abdul Aziz ni mengadu-ngadu kepadanya daripada binasa negeri. Jadi buat laporan, membuat laporan, menghantar laporan kepada Umar bin Abdul Aziz. Mengadu mesyuarat, dipanggil pembesar-pembesar. Jadi masing-masing pembesar ni tadi mengadu hal bahawasanya negerinya binasa, negerinya kucar kacir. Kalau macam kita ni, wakil rakyat daripada Melaka, wakil rakyat daripada Negeri Sembilan, masing-masing mengadu kepada raja tadi, sedang makna tentang kebinasaan yang sedang berlaku di dalam negeri masing-masing, dan memohon akan Umar bin Abdul Aziz tadi harta. Jadi nak minta peruntukan lah. Jadi menteri tadi tu mengadu kepada Umar bin Abdul Aziz tentang kebinasaan negeri mereka, kemunduran negeri mereka, kejatuhan ekonomi negeri mereka. Jadi di dalam pertemuan tadi tu, mereka meminta kepada raja tadi, Umar bin Abdul Aziz ni, harta, dengan tujuan nak memulihkan keadaan ekonomi yang sedang binasa dalam negeri mereka, supaya dibaiki akan negeri. Maka dibalasnya oleh Umar bin Abdul Aziz akan suratnya. Adapun surat kamu telah aku faham, katanya Umar bin Abdul Aziz, makna aku dah baca dah surat utusan daripada kamu ni yang menceritakan tentang kebinasaan, kemunduran yang sedang berlaku di dalam negeri kamu. Maka apabila engkau bacakan suratku, maka baikkan olehmu akan negeri kamu dengan adil. Dia bukan bagi harta. Umar bin Abdul Aziz bukan bagi peruntukan. Dia kata apa? Hendaklah kau baikkan negeri kamu tu dengan adil. Maknanya kau jangan memerintah dengan zalim. Kamu jangan memerintah, jangan mentadbir negeri kamu tu dengan kezaliman, jangan. Tetapi sebaliknya, hendaklah kau mentadbir negeri kamu, tempat kamu itu dengan keadilan. Insya-Allah dengan berkah keadilan tu akan datang pertolongan Allah. Allah akan pulihkan keadaan negeri yang binasa tadi.
Samalah. Jadi di sini mafhum, di sini pelajaran pengajaran yang boleh kita ambil kat sini, kalau negara kita ni contohnya ada masalah, masalah macam-macam masalah, kemunduran, kejatuhan ekonomi, kacau bilau dan sebagainya, maka hendaklah orang yang mentadbir, orang yang memerintah itu memerintah dengan penuh keadilan, yakni mentadbir mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilakukan perkara-perkara yang zalim. Siapapun yang diberi kuasa, siapapun yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mentadbir, yang memerintah, hendaklah dia memerintah mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dengan keberkahan, keadilan raja tadi, pentadbir tadi, penguasa tadi, Allah Ta'ala akan memulihkan negeri, Allah Ta'ala akan memulihkan sesebuah negara itu dengan kekuasaan Allah. Jadi jangan dipersoalkan, jangan dipersoalkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita ni supaya berlaku adil, itulah tugas kita, kenalah berlaku adil. Daripada peringkat tertinggi sampailah peringkat yang bawah. Kalau Ta'ala akan membantu, Allah Ta'ala akan memberi pertolongan, Allah Ta'ala akan memulihkan keadaan yang kucar kacir dan sebagainya dengan berkah keadilan tadi tu. Wajiblah kita yakin dan bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi mana-mana orang yang nak negerinya atau negaranya pulih daripada kebinasaan, maka hendaklah dia berlaku adil terhadap rakyat jelata dia. Hendaklah dia menghukum dengan adil. Maka apabila engkau bacakan suratku, kata Umar bin Abdul Aziz, maka baikkan olehmu akan negeri kamu dengan adil. Dia bukan bagi peruntukan, dia bukan bagi duit dah, dia suruh adil. Sebab kalau bagi duit banyak pun, bagi peruntukan banyak pun, penguasa tadi tetap berlaku zalim, tetap akan berlaku kebinasaan, tetap akan berlaku kucar kacir dan sebagainya. Jadi nak baiki keadaan yang kucar kacir tadi itu dengan keadilan. Dan di sini dapat kita jawapan, maknanya apabila berlakunya kucar kacir di dalam sesebuah negara ataupun negeri, itu adalah asbab ataupun akibat daripada pemerintahan yang tidak adil tadi. Ada tempat-tempat yang mana tidak berlaku adil. Jadi adil ni dalam segala hal lah. Dalam segala hal, menghukum dengan adil dengan segala hal. Tak pilih bulu dan sebagainya. Menghukum dengan hukum hakam Allah. Ada tak hukum hakam ataupun undang-undang yang setanding dengan hukum hakam Allah? Jawabnya tidak ada sekali-kali. Ada tak hukum hakam yang adil seperti adilnya hukum hakam Allah? Jawabnya tidak ada, mustahil. Barang siapa yang mengiktikadkan ada undang-undang lain yang setaraf dengan undang-undang Allah, maka rosaklah akidah dia. Ataupun barang siapa yang mendakwa undang-undang yang direka oleh manusia itu terlebih adil ataupun terlebih baik daripada hukum hakam yang diperintahkan oleh Allah, maka rosaklah akidahnya, wal'iyadha billah min dhalik. Rosaklah akidahnya. Wajib kita i'tikad di dalam hati. Wajib kita beriktikad di dalam hati, tidak ada hukum hakam yang setaraf dengan hukum hakam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, wajib beriktikad sedemikian. Wajib kita i'tikad tidak ada undang-undang yang setanding dengan undang-undang Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada undang-undang yang direka oleh manusia yang berlandaskan akal, yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dan keduniaan itu, setaraf dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dijalankan hukum seperti yang tidak disuruh oleh Allah, sudah pastilah akan berlakunya kezaliman. Tetapi seandainya ditadbir mengikut hukum hakam Allah,
akan selamatlah dia daripada kezaliman. Itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu wajib i'tiqad ni, dalam hati kita wajib i'tiqad. Jangan kita sebagai seorang muslim mukmin memandang ada hukum hakam yang terlebih baik daripada hukum hakam yang diperintahkan oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Itu di antara perkara kata ulama yang boleh merosakkan iman, merosakkan akidah kita. Adapun kemudian, maka baikkan olehmu akan negeri kamu dengan adil, dan engkau bersihkan dia negeri kamu daripada segala zalim. Ni nasihat daripada Umar bin Abdul Aziz kepada menteri yang mengadu kepada dia. Hendaklah kau bersihkan negeri engkau tu daripada kezaliman. Jangan buat zalim. Pastikan diri kamu dan orang-orang yang berada di bawah rentahan kamu ataupun pembantu kamu, menteri-menteri yang ada yang menteri-menteri yang ada di bawah kamu tadi, jangan melakukan kezaliman. Kamu sendiri dan orang-orang yang di bawah kamu, pembantu-pembantu kamu pun jangan berlaku zalim. Jangan berbuat zalim. Pasti akan ditolong oleh Allah, pasti akan dipulihkan keadaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan Allah yang maha hebat, yang maha bijaksana. Allah lah yang memberi rezeki. Wajib kita yakin kemajuan di dalam negara itu ataupun kemunduran di dalam negara itu semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menaikkan ekonomi, Allah lah pada hakikatnya yang memundurkan ekonomi. Jangan kita mengiktikadkan usaha hamba itulah yang menambahkan ekonomi, yang menaikkan ekonomi, yang menurunkan ekonomi itu adalah usaha hamba. Inilah pentingnya tauhid. Inilah penting akidah, inilah pentingnya tauhid di dalam diri kita. Ada pun yang kita lakukan itu sebagai usaha dan ikhtiar sahaja, yang tidak boleh memberi apa-apa kesan walau sedikit pun. Tidak ada sesuatu yang boleh memberi kesan baik dan memberi kesan yang tidak baik kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita buat tu dipanggil usaha ikhtiar, sebagai asbab sahaja, sebagai sebab-sebab sahaja yang tidak boleh memberi bekas apa pun. Maka bahawasanya ialah adil tadi, pembaiki negeri kamu. Wassalam. Itu surat daripada Umar bin Abdul Aziz. Dan kata Kisra, tiada kerajaan melainkan dengan tenteranya. Makna tidak akan wujud sebuah kerajaan melainkan dengan ketenteraannya, dengan tenteranya. Dan tiada tentera melainkan dengan harta. Dan tiada harta melainkan dengan negeri. Dan tiada negeri melainkan dengan rakyat. Dan tiada rakyat, yakni yang memeliharakan, melainkan dengan adil. Dan kata Shuraih bin Ibn Abid, tiada daripada Bani Israel seseorang raja melainkan ada sertanya seorang laki-laki yang satu, bicaranya yang halim, apabila dilihatnya marah, disuratnya pada kertas, dan tiap-tiap kertas itu tertulis katanya, irhamil muslimina wa khafil mauta wa dhkuril akhirah. Tiada daripada Bani Israel seseorang raja melainkan ada sertanya, serta raja tadi seorang laki-laki, yang mana laki-laki tadi menjadi penasihat raja tadi. Ni zaman Bani Israel. Mana-mana raja pada zaman Bani Israel ada seorang katib ataupun ada seorang penasihat raja. Ada seorang penasihat raja. Apa tugas dia penasihat raja tadi? Apabila penasihat raja tadi melihat rajanya tadi itu ingin melakukan kezaliman ke atas rakyat dia, apabila dilihatnya raja tadi marah, apabila dia tengok raja dia marah, raja ni murka, disuratkan pada kertas. Lalu laki-laki tadi itu, penasihat raja tadi, akan menulis pada kertas, dan pada tiap-tiap kertas itu ditulis irhamil muslimina wa khafil mauta wa dhkuril akhirah, yakni kasihan oleh kamu, kasihan olehmu wahai raja akan orang muslimin. Maknanya jangan dengan sebab kamu marah tadi,
Jangan dengan sebab kamu murka, jangan dengan sebab kamu marah kepada rakyat kamu, kamu nak melakukan kezaliman ke atas diri mereka. Jangan. Makna ini raja yang baiklah ni, raja yang ikut nasihat ni, raja yang mengikut nasihat. Itulah gunanya penasihat raja. Itulah gunanya penasihat raja tadi, ataupun penasihat pemerintah tadi, supaya mereka boleh memastikan, memberi teguran dan nasihat kepada raja. Maklumlah, meskipun dia raja, dia manusia. Kadang-kadang dipengaruhi oleh nafsu, oleh syaitan, oleh makhluk, oleh dunia dan sebagainya. Maka itulah peranan penasihat raja tadi. Jadi zaman Bani Israel ni, raja dia ada tukang yang memberi nasihat. Bila dia tengok raja dia tadi marah, murka, lalu dia tulis surat, yang mana di surat itu tadi tertulis, kasihan olehmu akan orang muslimin. Wahai raja, hendaklah kamu belas kasihan terhadap orang muslimin, hendaklah kamu bersifat belas kasihan atas orang Islam, dan takuti olehmu akan mati. Wahai raja, hendaklah kamu takut akan mati. Wahai raja, hendaklah kamu takut akan mati. Maknanya penasihat raja tadi mengingatkan kepada raja supaya ingatkan mati. Jangan berlaku zalim kena ingat mati. Agak kalau sekarang macam mana? Kalau ada penasihat yang sanggup macam tu, agak-agak macam mana nasib ni? 24 jam kena tendang. Kena halau daripada istana. Allah. Allah. Macam ni kan pemerintah macam kalau kita rakyat tu boleh ke kita mengguling jatuh kan. Kalau dia tak nak berubah, kenalah cari yang lebih adil, yang lebih kurang memberi mudarat, yang lebih kurang zalimnya, yang lebih kurang zalim, yang lebih banyak adil. Ada tak kita ni dikatakan menghasut ke? Menghasut, itu memberi nasihat, bukan menghasut. Memberi nasihat, memberi ingatan. Itu tanggungjawab kita sesama Muslim. Amal ma'ruf nahi munkar. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nasihat-nasihat agama tadi bukan tujuan dengki, tetapi untuk memberi peringatan, agar sekalian kita muslimin, mukminin, daripada peringkat tertinggi sampailah yang di bawahnya mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kita tidak redha dengan kezaliman tadi tu. Tanda kita tidak redha dengan kezaliman yang berlaku. Dan ingat olehmu akan akhirat hingga hilanglah marah, yakni diberikan segala suratannya itu, satu kemudian satu, hingga hilanglah marahnya raja tadi. Lepas satu-satu bagi satu surat, nasihat raja tadi. Hendaklah kamu, wahai raja, hendaklah kamu kasihan belah atas orang fakir miskin atau orang Islam. Tengok dia marah lagi, bagi lagi satu surat. Wahai raja, hendaklah kamu ingat akan mati, hendaklah kamu takut akan mati. Sampai hilang marah raja tadi. Dan adalah setengah daripada raja yang dahulu menyurat ia pada 3 kertas dan berkata bagi wazirnya, menterinya, apabila engkau lihat akan daku marah. Ini raja sendiri. Raja itu sendiri menulis surat-surat. Raja itu sendiri menulis surat. Dan diberikan suratan tadi kepada wazirnya, kepada menteri dia. Apabila engkau lihat akan daku, kata raja tadi, marah. Apabila kau tengok aku ni marah, kata raja tadi, apabila kau tengok aku ni marah, maka beri olehmu kepada aku 1 keping kertas itu. Maknanya nasihat tu dia yang tulis sendiri. Nasihat tu dia, surat tu dia yang tulis sendiri. Nasihat tadi dia, raja tu sendiri yang tulis. Kemudian dia bagi kepada wazir dia, menteri dia. Bila kemudian dia pesan kepada menteri dia, kalau seandainya kau melihat aku ni marah, maka kau bagilah nasihat-nasihat ataupun kertas-kertas yang tertulis di dalamnya nasihat tadi, kau bagi kepada aku. Kemudian satu yang lainnya, 1 keping kertas itu, kemudian satu yang lainnya, makna bagi lepas satu, lepas satu. Maka adalah di dalam kertas yang pertama tertulis apa? Innaka lasta bi ilahin
wa innaka satamutu wa ta'udu ila turabi fayakulu ba'duka ba'da. Jadi di dalam kertas yang ditulis oleh raja tadi tu, apa nasihat dia? Bahawa engkau, makna raja tadi, tiada Tuhan, kau bukannya Tuhan. Wahai raja, kau bukannya Tuhan, kau bukannya Tuhan. Dan bahawanya engkau ni lagi akan mati, bahawanya engkau akan mati. Satu hari kau akan mati, meskipun kau pemerintah, meskipun kau raja, satu hari kau akan mati dan kembali kepada tanah. Dan kau akan kembali kepada tanah, maka memakan setengah kamu akan setengahnya. Makna nak ceritakan jasadnya akan reput, akan perui, akan binasa, akan dimakan ulat, walaupun raja sekalipun. Meski kecuali dia raja yang soleh, raja yang bertakwa, yang dipelihara oleh Allah Ta'ala, yang menjadi kekasih Allah, tu insya-Allah lah Allah Ta'ala akan memelihara jasadnya daripada binasa. Tu orang soleh. Dan kertas yang kedua pula tertulis apa? Irham man fil ardi yarhamka man fis samai. Kasihani oleh kamu akan orang yang pada bumi, nescaya dikasihani akan kamu oleh orang yang pada langit. Maksud bukan Allah duduk di langit ni. Dan pada kertas yang ketiga, iqdi bainan nasi bi hukmillahi fa innahum la yuslihuhum illa dhalika. Hukumkan olehmu antara manusia dengan hukum Allah. Makna nasihat ni raja tu sendiri tulis. Bila kau nak tengok, bila kau tengok aku ni marah, bila kau tengok aku ni nak membuat sesuatu dalam keadaan zalim, maka bagilah kertas-kertas yang tertulis nasihat tadi. Padahal kertas tu sendiri dia yang tulis, raja tu sendiri yang tulis. Waalaikumsalam. Maka bahawasanya tiada patut akan mereka itu melainkan yang demikian itu. Dan dikatakan orang apabila tiada meramaikan raja di dalam kerajaannya dengan insaf, nescaya binasalah negeri dengan maksiat. Allahu Akbar. Apabila tiada meramaikan raja tadi di dalam kerajaannya, raja dengan insaf, makna kalau raja itu tadi dia tak memilih orang-orang yang baik, mudahnya. Kalau dia raja, dia tidak memilih orang-orang bawahan, menteri-menteri dia tadi itu di kalangan orang yang insaf, orang yang baik-baik, nescaya negeri makna nescaya binasa negerinya dengan maksiat. Nescaya negeri dia tadi ataupun negara dia itu akan dibalakan oleh Allah Ta'ala dengan kemaksiatan. Itulah pentingnya memilih orang yang takut kepada Allah ni. Penting memilih orang yang takut kepada Allah, selain daripada dia bijak mentadbir, bijak mentadbir negeri, bijak mentadbir negara, kena pastikan dia orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa ni tadi? Apabila meramaikan raja tadi, pemerintah tadi, orang bawah-bawah dia tu, pembantu-pembantu dia, menteri dia, kalau dia ambil di kalangan orang yang tidak insaf, orang yang tidak baik, orang fasik, orang zalim, orang yang tak faham agama, orang yang tak takut kepada orang fasik, orang zalim, orang yang tak faham agama, orang yang tak takut kepada Allah, dijadikan pembantu-pembantu orang yang bukan Islam, yang dipanggil kafir zimmi tadi tu. Contoh sekarang kan, Kafir zimmi lah. contoh di Pulau Pinang, perintah dia Cina. Salah satu daripada pemerintah raja. Tengok dia, sepatutnya walaupun dia bukan Islam, kena cari dia pemerintah yang bukan Islam yang taat kepada raja. Maksudnya kafir tu ada dua, kafir zimmi dan kafir harbi. Kafir zimmi ni makna kita boleh buat kawan dengan dia. Dia kafir zimmi ni kafir yang menghormati raja Islam, kafir yang mentaati raja Islam. Dia tidak akan merosakkan agama, dia tak akan menyentuh perihal agama, dia tak akan merosakkan agama, dia tak akan khianat dengan amanah-amanah yang diberi oleh raja Islam tadi. Itu kafir zimmi.
Adapun kafir harbi kena elakkan. Sebab kafir harbi ni adalah kafir yang senantiasa khianat terhadap orang Islam, itu tak boleh. Adapun kafir zimmi tak apa. Kafir zimmi ni dia buat baik dengan orang Islam, dia tak kacau. Dia tak kacau orang Islam, dia tak membuat zalim. Dia tak kacau agama, dia tak kacau hukum hakam Allah. Dia tak sentuh hukum hakam Allah. Ada jenis kafir yang macam tu. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bapa saudara Nabi tu kan, tu masuk dalam golongan kafir zimmi. Dia tak kacau Nabi, bahkan dibantu Nabi pula dah, dibantu lindungi Nabi SAW daripada perbuatan jahat khianat orang kafir musyrik. Bahkan dia pula yang bantu melindungi Nabi SAW. Bahkan dia pula yang membantu dakwah Nabi SAW. Dia tak kacau agama. Itu kafir zimmi. Adapun kafir harbi tu macam Abu Jahal Abu Jahal, Abu Lahab tu, itu kafir harbi, duk khianat pada Nabi, khianat pada agama. Baik, nescaya binasalah negeri dengan maksiat. Jadi faham di sini, pelajaran di sini, kalau kita nak cegah perkara mungkar maksiat dalam negeri, dalam negara kita, kena pastikanlah orang yang duduk di atas tadi tu, pihak yang memiliki, yang mengambil, yang memegang tampuk ataupun pemerintahan tadi adalah orang yang takut kepada Allah. Tak kiralah apa warna dia. Tak kiralah apa warna dia. Kalau dalam negara kita ni, tak kiralah apa warna dia, tak peduli, asalkan dia takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Takut kepada Allah, ya selamatlah semua. Tak kisahlah dia warna biru, warna kuning, warna hijau, warna merah, warna hitam. Apabila dia takut kepada Allah, insya-Allah dia akan menjalankan tanggungjawab seperti yang disuruh oleh Allah. Dia tak akan buat zalim. Dan datang seorang Yahudi bagi Abdul Malik bin Marwan. Maka berkata ia Yahudi, hai Amirul Mukminin, setengah daripada orang besar daripada kamu menzolimkan daku. Ni orang Yahudi datang. Seorang orang Yahudi datang. Seorang orang Yahudi datang mengadu kepada Abdul Malik bin Marwan. Waktu tu Malik bin Marwan ni, Abdul Malik bin Marwan ni, dia pemerintah. Dia raja pada waktu tu, dia pemerintah pada waktu tu. Tiba-tiba datang seorang Yahudi mengadu kepada dia. Maka berkata ia Yahudi, hei Amirul Mukminin, wahai raja, setengah daripada orang besar daripada kamu menzolimkan daku. Dia mengadu, wahai raja, ada sebahagian daripada menteri-menteri kau ni duk buat zolim dengan aku ni, membuat benda yang tak sepatutnya pada diri aku, pada harta benda aku. Maka jika insaf akan daku daripadanya dan rasakan kami manis adil, maka tiada berpaling ia kepadanya, kepada Yahudi tadi tu. Kemudian maka diulangkan perkataannya bagi Malik bin Abdul Malik bin Marwan tadi. Maknanya Malik bin Marwan tadi tak pedulikan aduan orang Yahudi tadi. Orang Yahudi ni mengadu, wahai raja, ni setengah daripada pemerintah kau ni buat zalim matahari aku ni. Tiba-tiba raja tadi buat tak peduli, tak layankan aduan tadi, tak pedulikan aduan tentang orang Yahudi, tentang orang Yahudi, dia buat tak peduli aduan. Kemudian orang Yahudi tadi ulang kali kedua, dia mengadu lagi. Maka tiada berpaling ia kepadanya. Kemudian maka diulangkan perkataannya bagi Malik tadi, kali kedua kalinya. Maka tiada berpaling ia kepadanya. Ulang lagi sekali, bagi tahu lagi sekali, wahai raja, wahai pemerintah, ada di kalangan menteri kau ni buat zalim tadi aku ni. Kemudian tak peduli juga raja tadi. Maka tatkala adalah pada kali yang ketiganya, maka berkata ia orang Yahudi tadi kepada raja tadi, hei Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai raja, wahai pemerintah, wahai penguasa, kami dapat di dalam Taurat, kami ni dapati dalam kitab Taurat yang asal lah, yang diturunkan atas kalimullah, iaitu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kami dapati dalam kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa. Di dalam kitab Injil ni tertulis apa? Bahawasanya imam
tiada sayugianya bersekutu pada menzolimkan seseorang. Kemudian Yahudi tadi baca kan, maknanya sepotong ayat yang ada di dalam kitab Injil tadi ditujukan kepada raja tadi. Wahai raja, sesungguhnya dalam kitab Injil tu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Musa tu, ada dituliskan, ada tertulis apa yang dituliskan dalam kitab Injil tu, bahawasanya imam, bahawasanya raja, pentadbir, penguasa, tiada sayugianya, tidak sepatutnya bersekutu pada menzolimkan seseorang. Tak sepatutnya seorang raja itu tadi bekerja sama dengan menteri-menteri dia tadi itu, melakukan kezoliman di atas rakyat dia. Maka diangkatkan kepadanya, makna dinyatakan, ditujukan, dibagi tahu kepada raja tadi. Maka jika tiada ia menghilangkan akan dia, maknanya kalau raja tadi tidak mengambil tindakan di atas aduan-aduan yang dibuat oleh orang-orang yang dizolimi tadi, maka senyata telah bersekutulah akan dia pada zolimnya. Maknanya kalau raja tadi itu tak peduli aduan yang dibuat oleh orang Yahudi tadi, sesungguhnya raja tadi telah pun bersekutu kepada makna menteri-menterinya yang melakukan kezaliman. Makna raja tadi masuklah dalam golongan raja yang zalim atas rakyat dia. Makna sepatutnya raja yang adil tadi akan mengambil tindakan lah, akan memberi teguran ataupun nasihat ataupun mengambil tindakan kepada terhadap menteri-menteri yang duduk di bawah rintahan dia yang melakukan kezaliman, bukan mendiamkan diri. Itu sepatutnya, itu hukumnya. Itulah raja yang adil. Bila dia menerima laporan-laporan tentang kezaliman orang-orang yang berada di bawahnya, dia akan ambil tindakan. Dia akan ambil tindakan. Tapi kalau aduan-aduan orang bawah-bawah ni, dia buat tak peduli, dia buat tak tahu, dia buat tak layan saja, itu tanda-tanda dia bersekutu dengan kezaliman. Maka tak kala mendengar Abdul Malik tadi tu akan perkataannya, bila raja tadi tu dengar perkataan orang Yahudi tadi membacakan ayat yang ada dalam kitab Injil tadi, maka terkejut. Terperanjat dia, baru dia tahu. Baru dia terperanjat. Baru dia terperanjat dengan ingatan yang diberikan oleh orang Yahudi yang mengadu tentang kezaliman yang berlaku atas diri dia. Dan bangkit ia pada ketika itu juga, pada waktu itu juga, serta-merta, maknanya Malik tadi tu, raja tadi, bangun pada orang yang menzolim akan dia, makna terus ambil tindakan kepada orang menteri yang menzolimi orang Yahudi tadi. Maka diturunkan daripada memerintahkan dan dikembalikan hak Yahudi dan mengembalikan ia akan haknya. Makna dilucutkan jawatan dia. Dilucutkan jawatan menteri yang zalim tadi dan dipulangkan balik hak orang Yahudi tadi. Itulah adil dalam Islam. Sebab tu kalau makna kalau ditadbir mengikut hukum Allah betul-betul, maknanya tidak akan ada seorang pun yang dizalimi meskipun dia bukan orang Islam. Meskipun dia bukan orang yang beragama Islam, apabila ditegakkan hukum Allah yang sebenar-benar, nescaya orang yang bukan Islam pun akan mendapat keadilan. Tapi kalau tidak ditegakkan hukum Allah, jangan dikatakan orang yang tidak Islam. Orang yang Islam pun silap-silap dizolimi juga. Wala'iyadzabillah min dhalik. Itulah dia Allah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik. Hendaklah kita doa. Kata ulama, kena sabar, kena doa lah. Adalah hikmahnya. Ada hikmahnya. Allah Ta'ala menentukan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Allah Ta'ala nak menguji kesabaran kita, dan sangka baik kita dengan Allah. Mendoakan orang-orang yang tertentu, orang tersebut tadi, supaya diberi taufik, kesedaran, keinsafan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu, kita sedar mereka juga manusia yang tak boleh lepas daripada dipengaruhi oleh hawa nafsu, syaitan yang ada dalam diri mereka, nafsu yang ada dalam diri mereka. Kadang-kadang dia nak buat baik tapi tak kuat nak melawan, maknanya ajakan manusia yang berada di keliling dia. Jadi bukan senang tu. Bukan senang nak jadi pemerintah ni. Kadang-kadang dia dah nampak nak buat benda baik, tapi orang keliling-keliling tu yang mempengaruhi mereka, sehingga mereka tak boleh nak buat baik. Kan kita dah belajar dalam kitab Minhajul Abidin tu, di antara perkara yang menegah diri kita ni nak melakukan ibadat dengan sebenar, di antaranya manusia. Kalau tak manusia, dunia. Yang pertama dunia.
Kerana nakkan kekayaan, bila nakkan kekayaan tak peduli halal haram, bila nakkan kekayaan, kemewahan tadi, tak peduli ada orang yang dizolimi, tu contoh. Dan kadang-kadang dia dipengaruhi oleh makhluk, oleh manusia yang berada di keliling kelalang dia. Begitulah. Mudah-mudahan Allah memberi taufik. Tidak mustahil tidak mustahil Allah Ta'ala memberi taufik, memberi kesedaran. Kita doakanlah yang baik-baik. Doakanlah yang baik-baik. Mudah-mudahan apabila mereka ni Allah SWT Muhammad diberi taufik, petunjuk hidayah oleh Allah, maka kita yang di bawah-bawah ni pun insya-Allah akan mendapat rahmatnya, mendapat manfaatnya juga. Itulah nak jadi pemerintah ni jangan minta nak jadi pemerintah ni, kecuali orang pilihan orang ramai. Sebab barang siapa yang nak jadi ketua bukan dengan kehendak diri dia, bahkan orang meletakkan kepercayaan, insya-Allah dia akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau dia sendiri yang nakkan jawatan tu, maka dia akan dibiarkan oleh Allah. Mana Allah Ta'ala tak akan memberi pertolongan kepada dia. Ada pun orang yang diberi amanah, makna orang pilih dia, orang yang nampak kebaikan dia orang yang berkebolehan, dia orang yang amanah, dia orang yang boleh mentadbir dengan adil, orang yang pilih dia, orang yang nak dia naik, bukan dia yang nak menaikkan diri dia. Tu beza. Orang yang menjadi ketua dengan sebab diangkat oleh orang ramai, bukan dengan sebab dia nak, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu Taala. Ada pun orang yang nak naik jadi ketua dengan pilihan diri dia sendiri, keinginan dia sendiri, maka dia akan dibiarkan oleh Allah. Allah akan biarkan, Allah tak akan bagi pertolongan. Maka diangkat kepadanya dan adalah Iskandar berkata, ia hei hamba Allah Ta'ala, bahawasanya Tuhan kamu Allah Ta'ala yang tiada Tuhan hanya ia, ya Allah, telah menolongkan Nuh kemudian beberapa masa, dan telah menurunkan hujan akan minuman kamu tatkala berkehendak kamu kepadanya, dan kepadanya tempat kembali tatkala kekeruhan. Demi Allah Ta'ala tiada sampai akan daku bahawasanya Allah Ta'ala kasih akan sesuatu melainkan aku kasih akan dia. Aku tak akan kasih melainkan perkara yang Allah kasih, dan aku kerjakan dia akan barang yang Allah Ta'ala kasih hingga sampai kepada ajalku, dan tiada sesuatu yang dibencinya Allah Ta'ala melainkan aku benci akan dia. Aku takkan membenci sesuatu melainkan perkara itu dibenci oleh Allah, dan aku jauhkan akan dia, akan benda yang dibenci oleh Allah Ta'ala tadi hingga sampai kepada ajalku. Aku akan menjauhkan diri aku terhadap perkara-perkara yang dibenci oleh Allah sampai aku mati. Dan sebenarnya telah dikhabarkan daku bahawasanya Allah Ta'ala kasih ia, ya Allah, akan adil pada hambanya, dan benci ia, ya Allah, akan zalim setengah akan setengahnya. Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala tidak redha orang yang melakukan kezaliman sesama manusia, meskipun terhadap orang yang bukan Islam. Maka binasalah bagi orang yang zalim daripada engkau, dan kerasku, dan barang siapa yang adil daripada orang yang aku besarkan, maka hendaklah ia duduk bertelekan di dalam majlisku betapa kehendaknya. Maksudnya Allah Ta'ala memberikan layanan yang baik, Allah Ta'ala memberikan kelebihan, Allah Ta'ala memberikan kedudukan yang baik terhadap orang yang berlaku adil, tu maksudnya. Dan citanya atasku apa kehendaknya, mana apa yang dikehendaknya, apa yang dihajatnya pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Siapa tadi? Orang yang ataupun pemerintah yang adil. Maka tiada aku salahi akan citanya, makna Allah Ta'ala tidak akan menolak kehendaknya, Allah Ta'ala tidak akan menolak doanya. Tadi sebelum tadi kan kita dah baca dah kelebihan pemerintah yang adil ni, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Bermula Allah Ta'ala yang membalaskan akan tiap-tiap seseorang akan perbuatannya. Bermula Allah SWT akan membalas, Allah lah yang akan membalas di atas tiap-tiap perbuatan seseorang. Maknanya kita tak boleh lari daripada kezaliman yang kita buat atas dunia ni. Meskipun kita bukan raja,
Kita orang biasa je, apabila kita melakukan kezaliman sesama muslim, hatta melakukan kezaliman pada haiwan sekalipun, pasti kita akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang kita zalimi, seandainya kita mati tidak sempat nak meminta ampun, meminta maaf di atas perbuatan zalim kita, maka akan adalah balasannya nanti di hari kiamat. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak lupa dengan apa yang kita kerjakan di atas dunia. Meskipun kita buat zalim pada haiwan, pada binatang, contohnya buat zalim pada anjing dan babi, sekalipun kita buat zalim pada anjing babi, pasti akan ada balasannya nanti terhadap diri kita di hari kiamat. Sebab tu Allah Ta'ala perintah, kalau nak bunuh binatang ni, bunuh dengan cara yang tidak menyeksa mereka. Walaupun dia anjing, contohnya nak bunuh dia, tak boleh kita nak seksa ni, nak kerat-sekat, nak potong sekat-sekat tak boleh, kena pancung ke, kena tembak ke, mati terus. Jangan menzalimi, jangan membunuh dengan haiwan tadi tu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT, meskipun binatang-binatang yang haram dimakan, kerana dia ada hak dia, dia ada hak dia. Wallahu a'lam. Satu kitab lagi kita tengok, Tanbihul Ghafilin, maksud apa baca sikit. Allahu salli ala Muhammad. Maksud apa? Tengok dibaca tak? Tulisan ni kembang-kembang. Ni lama tak buka. Tiga puluh satu. Babul Khamis tu Jawi so. Bab yang ke-10. Bab yang ke-10. Dah nak ambil bab 10. Tanbihul Ghafilin. Ya ke? Bab 10. Bab ke-10. Macam mana kitab ni tak ada bab 10? Tanbihul Ghafilin kan? Bab yang ke-31 kan? Bangahnya kita 31. Belum masuk belum? Kitab kuno. Surat 12. Tulisan Arab punya Arab. Babul Ashiru. Situ Renggan kedua bawah. Tu tengok bab 30 berapa. Ini kitab mana? InsyaAllah yang ada kitab boleh tengok lah, kita baca seminit dua insyaAllah. Dah lama tak baca kitab ni. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi wa bima'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin fid daraini amin ya rabbal alamin. Babul ashiru fi bayani haqqil mar'ati 'ala zawjiha wa qati'i silatil arham. Situ betul? Dia dapat renggan kedua dah. Yang bawah dan dalam bersabda salam. Ikut tarikh lah yang last tu 21 bulan 1.
Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada mengenai cerita. Dan bermula silaturahim itu Ulanglah balik dah. ada ambil dalam mula bab yang ke-10 dan satu Yoman. Bermula bab yang ke-10 pada menyatakan hak perempuan atas suaminya. Itu. Tulis bosa lagi tarikh ni. Bermula bab yang ke-10, kitab Tanbihul Ghafilin, muka surat 12. Jawi. Jawi lah, Rumi tak tahu. Ada Rumi Ada yang pakai Rumi Rumi ke surat apa? Rumi surat 39. Rumi 39. 39 ni bukan 93. Ni mata dah balau-balau ni. Tajuk panah. Tajuk panah. Ni tajuk panah ni. Bermula bab yang ke-10 pada menyatakan hak orang perempuan atas suaminya. Apakah hak isteri ke atas suaminya yang diperintah oleh Allah Ta'ala? Dan orang yang memutuskan berkasih-kasihan dengan segala keluarganya, yakni orang yang memutuskan silaturahim. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula wajib atas laki-laki. Makna maksud laki-laki di sini suami. Bermula wajib, maksud wajib di sini wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Maknanya wajib pada undang-undang Allah. Perkara yang diperintah oleh Allah ke atas kita orang laki-laki. Yang tak boleh kita nak larikan diri, surat menyurat tak dilayan, kerana perkara ini diwajibkan oleh Allah ke atas diri kita yang bergelar suami. Baik, bermula wajib atas laki-laki mengajarkan segala ahlinya akan tertib mengambil air sembahyang. Maknanya wajib mana-mana laki-laki yang bergelar suami wajib mengajar isterinya, ahli ni makna isteri dan anak-anak dia, wajib diajar cara mengambil air sembahyang. Ini secara ringkaslah disebut. Banyaklah maksudnya, bukan air sembahyang aja. Kena belajar bab air, suami dia kena ajar bab air, bab tayammum, bab cuci pakaian, bab cuci najis. Makna perkara yang bersangkut paut dengan ibadat, fardu ain lah mudahnya. Jadi wajib bagi mana-mana laki-laki yang bergelar suami, wajib atas diri dia mengajar isteri dan anak-anak dia, fardu ain. Mudah faham? Perkara yang penting dalam ibadat. Maksudnya, kalau kita sebagai suami tidak mengajarkan fardu ain tadi kepada isteri dan anak-anak kita, maka kita menanggunglah dosanya. Maknanya kita telah melakukan, maknanya kita telah meninggalkan kewajipan. Memang kita semayang, semayang tu kewajipan yang lain. Memang kita mencari nafkah itu kewajipan yang lain. Ni kewajipan ni, di antara banyak kewajipan yang Allah pikul tadi kita, di antara kewajipan selain daripada semayang, puasa, cari nafkah tadi, iaitu mengajar isteri dan anak-anak kita tentang fardu ain. Contohnya tentang bagaimana cara untuk mengambil wudu, air yang bagaimana boleh digunakan ambil wudu. Kalau tak ada air, macam mana nak guna debu bertayamum untuk mengharuskan kita sembahyang dan sebagainya. Dan niat tayamum, sebab itulah kita orang laki-laki sebenarnya yang kena keluar belajar. Hukum asalnya kita orang laki-laki ni kena keluar belajar cari ilmu. Tak kisahlah cari ilmu di mana, di masjid, di surau, di dewan, di mana, tak pedulilah. Kita orang laki-laki kena belajar. Sebab apa? Kerana kita diwajibkan oleh Allah mengajar isteri kita. Mana sebelum kita nak ajar isteri kita, kita kenalah terlebih dahulu memiliki ilmu dan kefahaman tadi. Kalau kita sendiri tak mengaji, kalau kita sendiri tak nak belajar agama, bagaimana kita nak mengajar isteri kita tentang
tentang perkara-perkara yang bersangkut paut dengan ibadat tadi, dengan sembahyang, dengan mandi wajib, tentang tayamum dan macam-macam lagi. Maka kena bertindaklah. Kalau tak ada lagi, kita kena bertindaklah. Kita kena bertindak cepat. Kena bertindak cepat. Kalau tak, nanti kita akan dipersoalkan oleh Allah ni. Kenapa kita tak mengajar isteri dan anak-anak kita tentang fardu ain tadi. Dan niat tayamum dan mandi janabah. Mandi janabah. Dan mandi haid, dan mandi nifas, dan mandi istihadah. Wajib kita mengajar suami, isteri dan anak-anak kita tentang cara mandi wajib, cara bertayamum, cara rukun-rukun sembahyang, rukun-rukun qauli, rukun-rukun fi'li, bagaimana bacaan yang betul dalam solat, macam mana niat dalam solat. Allah, banyak. Jadi kalau masalahnya sekarang ni, tak semua suami yang belajar, dia mengaji, tapi dia faham untuk diri dia sendiri. Dia tak mampu, dia tak boleh nak menerangkan, nak mengajar pada isteri dia. Macam mana? Apa yang perlu dia buat? Adakah dia boleh lepas tangan? Jawabnya, dia tak boleh lepas tangan. Dia kena mencarikan guru untuk isteri dan anak-anak dia tadi. Supaya terlepas tanggungjawab dia mendidik anak isteri ni dengan fardu ain. Dia kena carikan guru. Kalau tak boleh carikan guru, dia kena ajak isteri dan anak-anaknya pergi belajar bersama-sama di masjid, di surau, di kuliah-kuliah. Dia kena bawa anak bini dia belajar. Biar supaya sama-sama pandai tentang perkara-perkara yang penting di dalam ibadat tadi. Dan i'tiqad ahli sunnah. Contohnya tadi bab haid, kita suami kena ngajar isteri kita bab haid. Kita suami kena tahu bab haid. Apa itu haid? Darah haid tu sebanyak-banyaknya berapa hari, sekurang-kurangnya berapa hari, ghalibnya berapa hari, apa tanda-tanda darah haid, apa tanda-tanda darah istihadah, apa tanda-tanda darah nifas, wiladah dan sebagainya. Bagaimana nak buat, nak mengangkat hadah besar daripada haid, daripada nifas tadi tu, daripada wiladah, macam mana caranya? Kitalah suami yang nak kena ajar. Kalau kita tak ajar, kita dosa, kita berdosa. Kita tidak menunaikan tanggungjawab yang Allah pikulkan ke atas diri kita sebagai seorang suami. Baik, jadi ini di antara perkara yang isteri kena minta lah pada suami dia. Isteri kena minta pada suami ni, awak kena ajar saya bab solat ni, saya tak pandai bab solat ni, awak kena ajar saya. Jangan isteri tak minta pula. Jangan isteri minta duit je. Minta duit je kerja. Tak apalah minta duit. Yang ni pun kena minta lah. Yang ni pun wajib. Kalau minta duit tapi tak minta suami mengajar, ini tak boleh. Maknanya kita isteri pun salah lah kalau macam tu, si minta duit ni tapi tak minta mengajar ilmu. Jadi salah kita juga lah. Kena ajak suami, awak kena ajar lah saya ni tak pandai semayang ni, saya baca Fatihah tak betul ni, awak tolong baca kan, tolong semak bacaan saya ni betul ke tidak. Saya tak tahu cara mandi wajib ni, awak kena ajar saya. Time minta duit, time ilmu kena minta juga. Bahkan ini yang terlebih wajib lagi. Dan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Makna suami kena ajar akidah ahli sunnah wal jamaah kepada isteri. Dia kena ajar sifat 20 kan? Dia kena ajar sifat 20 kepada isteri dan anak-anak dia. Waktu kita suami kena ngaji sifat 20 tu. Bila kita pandai faham, barulah boleh ajar bini kita, anak-anak kita. Kalau contohnya kita faham untuk diri kita sendiri, carikan guru supaya isteri kita boleh mengaji juga akidah ahli sunnah wal jamaah, supaya dia boleh terselamat daripada dipengaruhi oleh akidah-akidah yang selain daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Supaya akidah isteri kita, iman isteri kita selamat daripada terpedaya dengan pahaman-pahaman yang menyimpang, yang menyeleweng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, yang kadang-kadang boleh menarik kepada kekufuran, wal iyadzabillah min dzalik. Kena. Jadi kalau suami kita tak ajar, maknanya dia tidak menjalankan tanggungjawab. Kena ingatkan. Kalau suami tak boleh ajar, kita kena keluar
dibenarkan dalam Islam, dibenarkan isteri tadi keluar rumah untuk belajar fardu ain walaupun suami tidak membenarkan. Walaupun suami tidak membenarkan, maknanya isteri boleh keluar walaupun tanpa izin suami. Dia tidak dipanggil isteri yang derhaka. Dia tak dipanggil isteri yang derhaka, tetapi dia dan suami wajiblah memberi keizinan. Dan suami wajiblah memberi keizinan kepada isteri yang nak keluar belajar fardu ain ataupun yang nak belajar secara online contohnya. Isteri je, suami dia tak ajar fiqh, tak ajar tauhid, tak ajar tasawuf, ilmu fardu ain suami dia tak ajar. Tiba-tiba ada kelas-kelas online, dengan belajar online tadi pun isterinya boleh memahami tata cara sembahyang, akidah ahli sunnah wal jamaah, boleh belajar tentang sifat 20 dan sebagainya. Dia kena, makna suami kena bagi keizinan. Wajib suami bagi izin kepada isterinya yang nak belajar ilmu fardu ain. Adapun fardu kifayah, kalau nak belajar fardu kifayah, suami tak bagi, maknanya wajib isteri taat kepada suami tadi. Contohnya dia minta dengan suami dia, dia kata, awak saya nak keluar lah malam ni, saya nak pergi dengar kuliah dekat surau kat masjid, ataupun malam ni saya nak mengaji secara online. Suami dia kata, nak belajar ilmu apa malam ni? Sirah contohnya, ataupun nak belajar tafsir, ataupun nak belajar hadis. Suami dia kata, tak payahlah, jangan pergilah. Jadi wajib isterinya taat kepada suami tadi. Kerana apa? Kerana ilmu tu bukan ilmu fardu ain, tetapi ilmu fardu kifayah. Kalau isteri ni keluar juga diam-diam tanpa izin suami dia, isteri ni keluar diam-diam nak pergi dengar ceramah umum, nak pergi dengar kuliah-kuliah fardu kifayah, isterinya keluar, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dikira isteri yang derhaka kepada suami dia. Baik-baik. Suami pergi warung tom yam. Suami pergi warung tom yam, tak kisahlah. Suami kita tu dia tak nak ajar kita, dia nak lepak tom yam. Biar dia lepak, kita nak kena mengaji. Janganlah suami kita lepak, kita pun tumpang sekaki juga. Kita dah tak belajar. Kita kena belajar lah. Mudah-mudahan kita jadi isteri solehah. Dengan berkat doa isteri solehah ni, nanti Allah selamatkan suami kita. Jadi jangan dengan sebab pasangan kita jauh daripada agama, kita pun nak jauh daripada agama juga. Jangan. Jangan. Allah Ta'ala bagi kita dugaan, kita ni ada dosa, kita ni banyak dosa. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan pasangan kita bermasalah, anak-anak kita bermasalah. Sebenarnya itu cara Allah nak menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan kita sabar kepada Allah terhadap ujian anak isteri tadi tu, ataupun ujian suami, Allah mengampunkan dosa-dosa kita sebenarnya. Gitu. Dan kita, seandainya pasangan kita jauh daripada agama, jauh daripada Allah, kita nak kena dekat dengan Allah. Kita nak kena usaha sungguh-sungguh jadi hamba yang solehah, yang soleh, yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan keberkahan ketakwaan kita nanti, Allah Ta'ala menyelamatkan, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa isteri kita, suami kita, anak-anak kita, ibu bapa kita contohnya. Ada orang yang Allah Ta'ala uji, mak bapak dia ada masalah, mak bapak dia jauh daripada agama. Kita lah anak-anak nak kena beramal soleh. Mudah-mudahan dengan berkat menjadi anak soleh tadi, Allah Ta'ala menyelamatkan, mengampunkan ibu bapa kita. Jadi jangan disebabkan orang lain buat dosa, buat maksiat, kita nak menjauhkan diri dengan Allah. Bukan lesen. Bila pasangan kita jauh daripada Allah, itu bukan lesen untuk kita menderhakai Allah. Kita wajib mendekatkan diri kepada Allah, wajib bertakwa kepada Allah, wajib beribadat. Di samping kita memberi nasihat, teguran dan sebagainya, kita kena bersungguh-sungguh melakukan amal soleh. Begitu. Suami kita tak mengaji, biarkan dia. Suami kita tak nak belajar, biarkan. Isteri ini sebagai penasihat. Isteri sebagai penasihat, dia tak boleh mengarah-ngarahkan laki dia. Dia bagi nasihat. Bagi nasihat, awak ni, janganlah awak ni tak belajar, rugilah. Nanti amalan kita salah, kita buat ibadat tanpa kita tahu, nanti amalan kita salah, tak sah, nanti rugi. Marilah belajar, marilah kita pergi mengaji contohnya. Suami dia tak nak, tak apa, kita mengaji. Suami jangan larang. Suami kalau larang isteri nak pergi belajar ilmu fardu ain, sedangkan suami sendiri tak mengajar, maka berdosalah suami tadi. Dia suami yang derhaka kepada Allah. Kecuali suami dia telah mengajar isterinya fardu ain di rumah,
Suami dah mengajar fardu ain, fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid, dah mengajar isterinya di rumah, kemudian suaminya tak benarkan isterinya pergi belajar fardu ain di tempat-tempat yang lain. Itu ada jalan maknanya. Suami isteri tadi tak ada nak ingkar arahan suami dia, sebab suami dia sendiri dah mengadakan didikan fardu ain tadi di rumah dia. Ni masalahnya kalau tak ada, suami dah lah tak mengajar, tiba-tiba larang pula isteri nak pergi, itu tak boleh. Dan i'tikad ahli sunnah, dan meninggalkan mengumpat-ngumpat. Dia kena, suami wajib berpesan kepada isteri, jangan mengumpat. Waktu saya tak ada, waktu saya ada, awak jangan ngumpat lah. Mengumpat dengan lidah ke, mengumpat dengan tulisan ke, sama je adik-beradik. Jangan, saya tak redha, awak jangan mengumpat, awak jangan cerita hal-hal keburukan orang lain, awak jangan jadi batu api. Jangan cerita maksiat orang, jangan cerita dosa orang, jangan. Wajib kita pesan. Kalau seandainya isteri tadi dalam diam-diam dia mengumpat juga, itu dosa dia tanggung sendiri. Suami tak tanggung dosa isteri yang macam tu. Yang dikatakan suami menanggung dosa isteri tadi, seandainya suami tidak melarang, suami tidak memberi nasihat, bahkan suaminya berdiam, diam, tak tegur, tak nasihat, dibiarkan isterinya buat benda-benda yang dibenci oleh Allah, maka ini dosa ditanggung oleh suami. Adapun apabila suami dah bagi nasihat, jangan, tak elok begini, dia buat juga, itu dosa dia tanggung sendiri. Suami tak bertanggungjawab. Dan mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu ni maknanya apa? Batu api lah. Jadi batu api. Bila kita dengar memindah-mindahkan cerita. Sebab daripada kita pindahkan perkataan tadi, mengadu-ngadu tu, orang lain jadi bertengkar, orang lain jadi bergaduh, orang lain boleh jadi berjahat sangka dengan sebab mendengar perkataan-perkataan ataupun membaca tulisan-tulisan yang kita kirimkan. Tu kena ingatkan. Dia nak buat belakang kita, itu dosa dia dengan Allah. Kita selamat dah suami. Dan menegahkan jangan berdusta. Kena ingatkan, awak jangan bohong. Dan menjauhkan diri daripada dosa. Menjauhkan diri daripada dosa. Jika tiada suaminya mengetahui, hendaklah ia belajar. Jadi kalau suami tak tahu tentang bab-bab fardu ain ni, hendaklah dengan makna wajiblah suami dia belajar. Kemudian maka diajarkan kepada isterinya. Wajib suami keluar cari ilmu dan mengajar isteri dia. Dan tiada harus atas suaminya menegahkan ia isteri daripada belajar ilmu ini. Tiada harus dengan mana haram suami menegah isteri dan anak-anak dia mempelajari ilmu fardu ain tadi. Haram suami buat macam tu. Wajib diberi keizinan. Jangan dia kata, saya tak redha awak pergi belajar tajwid, saya tak redha. Awak pergi belajar tauhid, saya tak redha. Awak pergi belajar fiqh, saya tak redha. Awak pergi belajar tasawuf, saya tak redha. Saya tak izinkan awak keluar rumah. Maknanya isteri boleh keluar. Isteri boleh mengaji selagi ilmu tu fardu ain yang tidak diajar oleh suami. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadilah. Perut dah lapar dah ni. Dia tidak dipanggil isteri yang derhaka kepada suami. Bahkan dia adalah seorang suami, isteri yang baik. Tu ciri-ciri isteri yang solehah. Dia nak belajar fardu ain walaupun suaminya tak izinkan. Jadi isteri sabar dengan suami. Suami sabarlah dengan tingkah laku isteri. Mak bapak sabarlah dengan tingkah laku anak-anak. Jadi semua tu ujian dengan kehendak Allah. Allah yang atur sedia kali lagi kita mendapat pasangan, anak-anak dan begini begitu. Tapi jangan kita tidak berusaha. Jangan kita tidak berusaha. Kena nasihat. Tak boleh berhenti. Jangan kita diam, kan dah takdir Tuhan. Allah dah takdirkan bini aku macam ni. Allah dah takdirkan suami aku macam ni. Allah dah takdirkan anak-anak aku macam ni. Jadi aku redha lah. Redha bukan maksud meninggalkan usaha memperbaiki. Contoh redha dengan sakit. Redha dengan sakit bukan bermaksudnya meninggalkan berubat. Tu kadang-kadang kita salah faham. Redha ni dengan makna tak bertindak. Bukan. Redha kita setujulah Allah yang aturkan. Dan kita kena berusaha menangani masalah tu. Kena usaha, memberi nasihat, menegur, mengajar. Dia tak berubah, itu bukan urusan kita. Kita tak ada daya upaya nak mengubah orang jadi baik. Kita diberi peluang untuk memberi nasihat sahaja. Setiap nasihat kita
Seandainya nasihat yang kita bagi tadi baik dengan penuh keikhlasan, kita tetap mendapat ganjaran pahala daripada Allah meskipun orang yang kita nasihatkan itu tidak berubah. Meskipun dia tak berubah, Allah tidak akan mensia-siakan setiap nasihat dan ingatan yang kita berikan kepada anak isteri kita, kepada suami kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qurrata lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dhakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Guntur dah stand. Guntur dah apa? Dia dah lapar dah menggigil. Guntur dah menggigil lapar dah. Alhamdulillah, terima kasihlah. Guana terkejut ambo. Dah lapar dah ni. Lapar sangat dah. Allah, terima kasihlah sahabat-sahabat yang ikut. Kalian ni Allahumma salli ala Muhammad. Malam ni jemaah tak apa ramai. InsyaAllah jom kita turun ke Dewan makan. Allahumma salli ala Muhammad. Jom. Selamat menjamu selera, insyaAllah. Terima kasih yang sudi hadir, yang mengikuti, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang berkat, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih. Allah, Ustaz. Pak Syekh, terima kasih Pak Syekh. Allah, Pak Syekh. Ni aktiviti hujung minggu. Aktiviti hujung minggu kuliah keluarga. Terima kasih Pak Syekh. Ni RNA ni. Tolong sahabat, tolong follow. Nak dapat bukhar berkualiti, nak tahu cerita pasal gaharu, ori-ori boleh tanya sahabat saya ni. RNA signature ni. Beliau memang ahli dalam bidang jual bukhar, gaharu, minyak-minyak wangi ni. Boleh follow. InsyaAllah. Dah follow, siap beli lagi. Kak Na, thank you. Ni kucing ni dia pun selalu mengaji ni, kuliah dia ikut. Selalu ikut kuliah ni. InsyaAllah. Jom support. Mari support sahabat saya. RNA signature. Yang belum follow boleh follow lah. InsyaAllah. Terima kasih sahabat semua yang sudi hadir, yang sudi mengikuti. Pak Syekh, terima kasih Pak Syekh bagi gift Pak Syekh. Moga dimurahkan rezeki, ditambahkan keberkahan dalam usaha, dalam perniagaan Pak Syekh, insya-Allah. Diberi kebahagiaan, keluasan harta rohani jasmani untuk kalian, untuk kawan-kawan semualah yang follow, yang ikut kelas. Mudah-mudahan insya-Allah. Macam-macam Pak Syekh bagi ni, apa pizza lagi, bunga lagi. Masya-Allah. Allah Assalamualaikum. Terima kasih Pak Syekh. Abang Mi, terima kasih Abang Mi. Cantik kucing. Ni kucing namanya dak belek, namanya belek. 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 Allahumma salli. Agak beli 15,000. Insya-Allah. Dan dia beri Belek dan tompok ni. Belek satu, yang tu yang putih tu namanya dak putih yang panggil. Jom kita turun ke dewan. Jom sahabat, kita turun ke dewan makan. Di sembang-sembang santai-santai, insya-Allah. Allah, Pak Syekh ada kat mana Pak Syekh? lama 4 hari. 4 hari 5 malam. Pak Syekh ada kat mana Pak Syekh? Uyung dia masa ni. Insya-Allah. Terima kasih, bye. Bye. Sahabat kita, bye. Terima kasih. Allah sallallahu Muhammad. Kita tengok apa juada malam ni. Ada kambing ke, tak ada kambing ke? Ni kan kita kemas lah. Kita biar dulu.
InsyaAllah kita kemas dulu. Jom kita pergi bawah lah. Yuk. Betul-betul dipanggil pegang tengah ada jadi kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru lepas khidmat ibu. Masya Allah. Berkah Pak Syekh. Doa. Minta ibu doakan saya Pak Syekh. Mintakan ibu Pak Syekh. Wali tu, wali besar tu, jangan main. Wali besar tu minta ibu doakan saya dan ahli keluarga saya insya-Allah. Ni abang saya yang nombor 3, ni abang Kadir. Ni abang Kadir saya nombor 3. Ni abang ipar saya. Ni abang yang sulung saya. Ni abang saya nombor 2. Nombor 2. Ni ibu saya lah. Ni ibu saya Doakan mak saya sihat afiat selalu. Mak saya ni kaki dia sakit, payah nak berjalan, tak boleh nak pergi surau dah. Tu dia antara sebab tak boleh nak pergi surau tu buat kuliah dekat rumah ni. Nak raikan mak lah. Mak pun dah lama tak apa nak pergi surau. Kan surau ni tandas dia masalah. Jadi itulah buat aktiviti keluarga, kuliah keluarga ni. Jadi adik-beradik boleh berkumpul tiap-tiap minggu, nak eratkan silaturahim di samping nak meraihkan mak. Insya-Allah doakan. Amin 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 ya Allah amin. Terima kasih Pak Syekh. Cantik mak mak saya memanglah cantik. Mak saya memanglah cantik mak saya. Allahumma salli ala Muhammad. Mak saya umur dah 70 lebih 77 78 doakan diberi kesihatan, keafiatan untuk ibadat insya-Allah. Okey, jom mak. Allahumma salli ala Muhammad. Pintu. Yuk. Ni karang dah mak. Karang tutup lah. Karang komeh dah. Dah insya-Allah. Jom kita pergi bawah, kita tengok apa jamuan ada. Yo. Tuan Halid yang sulung. Tuan Halid yang sulung. Sebaya dah tu, ya ke Pak Syekh? Ayah dah tak ada dah. Ibu je tinggal, mak je tinggal. Jom. Jumpa makan. Jom mak. Maknya mak ni tuan. Tak apa. Tutup kipas. Kipas. Tutup kipas. Ni siapa yang jaja ni? Ada ni. Nak jemput singgah kedai. Salah kedai. Tak ni sahabat. Boleh follow sahabat saya ni, Pak Syekh ni, Saudagar Bukhar. Kasih. Saudagar Bukhar. Saudagar Bukhar. Dapatkan dah wangian-wangian yang ori boleh. Nak tanya tentang wangian-wangian yang ori, yang tak ori, boleh. Tak mau main ni. Tak mau main pintu tak apa, dia tak masuk insya-Allah. Kasih, baik-baik kasih. Nanti dia gigit. Jom. Kasih. Yang penting gaharu asli. Saya selalu beri penghargaan. Insya-Allah. Tak. Yang dari sini. Air letak kat dalam ni. Air dia kat situ. Tak ada air. Mana ni letak air ni? Insya-Allah. Tukang masak. Tukang masak. Pula tak nak. Bihun. Kacil. Obang nak pulut dia. Bye-bye. Zah, pulut. Bye-bye. Muah. Obang nak pulut. Muah lagi. Muah. Allah. Assalamualaikum. Mas. Allah. Dah. Dah kedebok. Ya, kakak.
Ni akak saya. Hai, hello, siapa yang nak kenalan? Dia ni memang ada perangai ni. InsyaAllah. Kau masuk dalam. Allah, malam ni juadahnya Hebat-hebat belakang. pulut kuning. Hari ni pulut kuning insya-Allah. Nak kuah? Kuah pedas. Allah. Kuah kari. Abang Mian, buat makan Abang Mian. Makan, buat makan. Pasal Tak apa. Minum. baca